Yang ini Sanskrit ke apa ni? Upah Pradana ni. Nampaknya Melayu. Upah sebelum dapat dana yang lebih besar. Upah Pradana. Upah Mendapatkan dana. Upah Pradana. Upah yang kecil sebelum mendapat dana yang besar. Jadi dia rasuah. Anda sedang mendengar siaran Teh Tarik Podcast dibawa oleh kawahbuku.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Bersama aku, Mak Koi dan juga tetamu istimewa kita, Dr. Alino, di dalam siri, bukan di dalam siri, aku selalu tersilap sebab biasanya sebelum ni Azan yang menjadi host, di dalam rancangan Teh Tarik Podcast yang ditarik khas oleh Kawah Buku di dalam siri Menjadi Malaysia. Itu baru betul. Siri Menjadi Malaysia ni adalah suatu siri yang membincangkan bagaimana Malaysia menjadi Malaysia. Kita di peringkat ini kita tak membincangkan lagi tentang Malaysia sebagai negara moden, tetapi kita pergi jauh ke belakang. Kerana kita mengambil satu pendekatan untuk memahami kemenjadian Malaysia ni, kita mesti bermula daripada period masa yang lebih jauh ataupun lebih terdahulu lah. Jadi dalam episod yang lepas kita berhenti dekat mengkaji campa ni berbahaya. Jadi kalau siapa yang tak tengok episod yang lepas, kita boleh tengok episod yang lepas. Kita ada mengemukakan soalan yang akan kita jawab. Kenapa mengkaji campa ni berbahaya? Kita belum lagi menjawab soalan tu. Kalau kita tak dapat nak jawab hari ni, malam ni, kita akan jawab di episod yang satu lagi lah. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Alino yang bersama dengan kita sekali lagi. Kan? Sudah 3 kali, 4 kali tu. Ini dah 3. Dah 3 kali bersama-sama kita untuk memperincikan lagi perbincangan kita tentang campa. Jadi kita kepada siapa-siapa yang baru ni, kalau nak tahu siapa Dr. Alino ni, pergi kepada episod yang sebelum ini ya. Kita ada menceritakan tentang siapa Dr. Alino. Okey, kita terus kepada persoalan yang selanjutnya lah, Dr. Alino. Okey, yang ini tentang perkembangan terkini lah. Sebab dalam episod-episod yang aku sendiri yang jadi narasumber, pembicara, aku banyak mengambil kutipan-kutipan daripada masa-masa yang lepas lah. Bukan yang terkini. Cumanya ada satu tu, makalah yang kau bagi pada aku. Valerie. Anne Valerie tu 2019 Yang itu tu ada aku sebutlah di dalam salah satu daripada episod tentang campa. Jadi soalan untuk episod kali ni Dr. Alino, apa perkembangan terkini di dalam membincangkan tentang campa? Silakan. Ya, terima kasih Koi. Jadi ada beberapa perkara lah yang sebenarnya penting untuk kita tahu dan buat. Ini yang kedua tu susah lah. Yang pertamanya dalam penyelidikan campa ni ada banyak penemuan prasasti yang baru. Okey. Batu surat. Masa seminar yang dihadiri dibentang oleh penyelidik yang baru, Arlo, tak salah saya nama dia, Arlo, bukan Anne Valerie tu. Arlo. Macam mana eja dia? ARLO. Kalau search dalam tu dapatlah. Arlo ni adalah seorang penyelidik baru yang mahir dalam bahasa campa purba ni. Dia saya rasa dia dilatih di sama ada dia rasanya dia Dutch, tapi dia latih di Perancis rasanya. Orang Belanda Orang Belanda saya daripada universiti mana? Saya rasa Leiden lah. Dia terlatih dalam mentelaah ni. Dan muda lagi. Masa tu umur dia dalam, ni cerita 10 tahun lepas, umur dia dalam mungkin dalam 23, 24, 25 macam tu lah. Muda lagi. Dan dia mahir membaca dan pembacaan dia memberitahu dalam pembentangan dekat UM itu, Dharma membentang masa tu, ada 50 penemuan prasasti yang baru. Okay? Dan dia sedang membaca semua benda itulah semenjak daripada Codes tu lah. Semenjak daripada Codes 1960 itu, 65 itu, sehingga tahun 2000 ada 50 penemuan yang baru. Jadi problemnya nanti adalah adakah penemuan yang baru ini akan memperbetulkan atau mengesahkan semua teori yang sebelum itu. Itu satu. Yang kedua, yang sepatutnya diraikan adalah
Tapi mungkin sedikit sangat dilakukan. Lebih-lebih lagi bila Podharma dah meninggal ni, takkan dilakukan lagi. Mungkin penerbitan manuskrip yang baru ni, manuskrip yang 1700 itu, penerbitan dia maksudnya ada transliterasi, ada terjemahan dan ada analisis. Okey, empat kamus itu, dan 3 daripada manuskrip itu sebenarnya yang Indra Pata dengan itu sebenarnya adalah sebahagian daripada 1700 ini yang dibuat mikrofilm oleh Perpustakaan Negara Malaysia oleh saya Prof Muhammad Haji Saleh lah dulu. Tapi kita dah tengok dah 100 ini, dan kebanyakannya adalah dalam bidang sastra. Jadi kami sebenarnya tengok tu sebab nak tengok adakah manuskrip seni banner ada. Manuskrip pengurusan dia tu kan macam mana manuskrip falak, tapi tak adalah, semuanya kebanyakan sastra. Jadi kami tak baca lah. Yang saya baca juga, ada pelajar yang saya selia untuk mencari nombor dalam Hikayat Dewa Mano, macam-macam lah. Tapi itu sepatutnya digerakkan. Okey. Kalau boleh, sebahagian besar daripada 1750 manuskrip ini kita boleh kaji dalam 10 tahun akan datang ni, baru kita boleh nampak sebenarnya apa yang berlaku dalam kerajaan Champa 2000 tahun yang ke belakang ini. Yang ketiga adalah yang kami buatlah, Prof Syarif yang asaskan, iaitu menganalisa data-data di dalam prasasti dan juga manuskrip, data-data saintifik. Okey, aku tak bawa, tapi di belakang daripada ni, tak buku ni, yang di belakang daripada ini Prof Syarif ada menganalisa, ni contoh analisa lah, teori kepimpinan Champa lah. Teori kepimpinan ini maksudnya adalah apakah sifat seorang pemimpin Champa. Okey, teori ini adalah Cakravantin. Okey, di situ dia dipahat pada batu bersurat kurun yang ke-11. Di dalam batu bersurat itu disenaraikan 32 sifat pemimpin. Okey. Ini mengingatkan aku pada Taj As-Salatin. Taj As-Salatin tentang apa? Kepimpinan juga. Tapi yang itu tu Taj As-Salatin dah kurun ke-17 ke 1600. Sebenarnya kurun ke-17 kan. Yang ini kurun ke 11. 1100 tak salahnya. 1010 Masihi. Jadi di situ dia ada 32 sifat pemimpin yang bagus, dan 32 sifat pemimpin ini sebenarnya dianalogikan kepada 32 sifat Gautama Buddha pada badan dia. Contohnya dada dia lebar. Okey, bahu dia, ni rambut dia. Semua dah dia, saya tak tahu dari mana datang teori ini. Bahawa teori seorang kalau dalam konteks ni dia anggap nabi dah kan. Betul. Physical nabi tu menjadi teori kepada pemimpin. Ini sepatutnya kalau dalam politik memang adalah patutnya kan. Macam Asoka atau yang kurun yang ke-14 tu, Machiavelli semua kan. Jadi ini teori-teori kepimpinan lah. Dan kan kau ada cerita pasal atau siapa yang cerita pasal rasuah. Yang itu dalam Sulalatu Salatin yang jadi empat strategi yang dipakai oleh pemimpin ini. Empat strategi dia. Satu daripada strategi dia itu adalah pandai memberi rasuah. Yang ini dalam mana ni? Aku boleh tunjukkan kau. Yang ini dalam prasasti. Prasasti Champa ni lah. Champa ni. Aku lupa lah. Pandai memberi rasuah tu adalah sifat kepimpinan. Patutlah sampai sekarang. Jadi pandai memberi rasuah tu maksudnya dia pandai memberi rasuah kepada orang dia. Kan, supaya dia nak gerakkan tu dia pada musuh dia pun untuk jatuhkan. Tapi adakah ini rasuah ataupun ini sebagai suatu insentif? Itu tu aku nak kena baca lah kalau macam tu Prof Syarif tulisan ni. Nanti jap, dia punya konsep adalah upah pradana. Betul. Upah pradana. Upah pradana adalah satu konsep lah. Okey ni. 19 ni kau baca. Okey lah. Ini CV 19 ni apa? Ni Cakravantin 19. Okay. Maksudnya Cakravantin 19? Prinsip yang ke-19 daripada konsep Cakravantin.
Dia ada 32 Okey. semua sekali. Cakrawantin ni adalah satu Konsep peribadi seorang konsep pemimpin. pribadi dan dia ditemui di prasasti Prasasti yang ditemui itulah. Ya. Okey ya. Yang ni CV 19 Cakrawantin 19 menggunakan 4 cara bertindak terhadap kawan, lawan dan orang yang neutral mengikut kesesuaiannya. Negosiasi, perbincangan, serangan, menyerang Ya. perselisihan, Buat konflik. konflik dan juga rasuah, Upah pradana. upah pradana. Yang ini Sanskrit ke apa ni? Upah pradana ni. Nampaknya Melayu. Upah sebelum dapat dana yang lebih besar. Upah pradana. Upah Mendapatkan dana. Upah pradana. Upah yang kecil sebelum mendapat dana yang besar. Jadi dia rasuah. Ini konsep yang lama. Jadi itu sebab masalah. Baguslah. Aku dapat ilmu baru ni. Aduh. Itu jadi masalah kepada kepimpinan atau politik orang Melayu. Upah pradana ni sentiasa menghantui. Dan bila kau baca dalam banyak sastra Melayu yang kemudian, yang zaman Islam, mereka cuba untuk menganggap neutral perkara ni. Betul, sebab aku baca macam Sulalatus Salatin tu, bila aku baca, dia bukan menjadi macam suatu kesalahan. In fact, dalam cerita yang Sorong tu, aku sebut, dia punya perkataan bukan upah pradana lah. Dia Sorong pada waktu tu lah. Sorong. Atau tumbuk rusuk. Tumbuk rusuk. Jadi dalam ni pun Prof Syari ada komen tentang upah pradana, tapi ini datang daripada peribahasa. Dalam peribahasa pun, benda itu tidak diberatkan. Dia macam orang kata, okey, macam itulah. Tapi tolong sikitkan, macam itulah. Tapi itu menarik tu kalau aku sendiri, kalau melihat daripada sudut sociologically lah, dalam konteks sejarah idea tu, sebab ada keperluan. Bukan kita nak menjustifikasikan lah, tetapi dalam konteks tu lah, konteks pada waktu tu, daripada bacaan-bacaan aku adalah teritori ataupun tanah, khususnya dekat Semenanjung ni lah, dia bukan perkara yang utama. Yang lebih utama adalah pengikut, follower. Jadi untuk mendapatkan follower, salah satu daripadanya kau mesti macam menjamu, benda-benda tu lah. Maknanya kau kena ada bagi insentif lah. Jadi mungkin termasuk juga dalam konteks ni upah pradana. Sebelum kau nak mendapatkan dana daripada sudut mungkin pengikut ke apa ke, kau kena bagi dia something lah. Kau ada sebut pada yang ke-18 kerajaan Kuci. Dan kerajaan Champa, bahawa ada bendahari Champa memberi rasuah atau menerima rasuah untuk membuka pintu. So aku jangkakan kerajaan Kuci ni adalah Vietnam. Sebab peperangan kita ada sebutkan dalam episod kita yang peperangan 4 kali peperangan besar Viet dengan Cham ni, 900 lebih, 970, 1471, 1632 dan 1835. Jadi sejarah Sulalatus Salatin ditulis pada 1630 itu lebih kurang. Jadi aku rasa dia adalah rujuk kepada peperangan itu. Maknanya memang sudah ada unsur-unsur sampai sekarang lah. Jadi sebenarnya apa yang ditanya tadi itu sebenarnya adalah perkara yang ketiga. Yang pertama yang tadi itu prasasti, penemuan baru prasasti yang mungkin mengubah sejarah. Yang kedua, manuskrip ni patutnya didapat dan diterjemahkan ke bahasa Melayu dan kemudian dianalisis. Perkara yang ketiga ni yang tadi kita dah masuk kepada kepimpinan itu, sebenarnya adalah tentang bagaimana kita boleh menganalisa penemuan-penemuan keilmuan dari Champa ni. Satu daripadanya yang ditulis oleh Prof Syari sebagai keilmuan kepimpinan lah. Aku menumpukan perhatian kepada pengkelasan ilmu, tapi sebenarnya aku nak masuk kepada contohnya bagaimana nombor dipelajari oleh orang Champa, bagaimana orang Champa melihat sky, melihat objek-objek di langit. Adakah mereka tahu tentang pergerakan bulan, pergerakan matahari, walaupun kita yang bergerak kan. Tapi bagaimana mereka tahu tentang katakan unsur-unsur alam yang menjadikan mengawal tumbuh-tumbuhan, haiwan, manusia dan lain-lain lah. Jadi benda-benda ni sebenarnya adalah basic kepada sebuah negara, sebuah bangsa.
Kalau dalam tamadun Islam pun sebenarnya yang dilihat adalah perkara ini. Ya. Greek pun sebenarnya melihat perkara ini. Ya. Macam mana perdebatan dalam mesyuarat semua kan. Itu yang Aristotle buat. Jadi kita nak lihat dalam manuskrip mereka ini, adakah contohnya kaedah untuk musyawarah? Kaedah. Jadi adakah ada teori-teori moden untuk mesyuarat ni lah. Jadi macam mana sebenarnya mereka membuat strategi untuk mentadbir, strategi peperangan dan lain-lain lah. Jadi benda-benda ini sebenarnya yang kami dalam asasi lah yang terbitkan ini mahu lihat dalam masa akan datang lah. Itu sebab kita gerakkan penyelidik muda untuk join. Dan kita akan menerbitkan lebih daripada 64 manuskrip Jawi yang ada benda-benda inilah, ilmu-ilmu ini. Kan? Manuskrip Jawi ya? Manuskrip Jawi yang telah ditranslasi dalam Rumi. Dalam Rumi, dan kemudian yang belum berlaku adalah untuk dianalisa. Okay, contohnya manuskrip Falak. Jadi dalam itu adakah terakam kita memiliki keupayaan balai cerap? Balai cerap ni apa? Balai cerap adalah teleskop. Okey. Adakah orang Melayu memiliki keupayaan untuk membina teleskop dan observe atau mencerap langit? Adakah kita memiliki jadual pergerakan matahari katakan? Kan, atau pergerakan bulan? Dia tahu kita ada jadual untuk gerhana. Jadi perkara-perkara ini akan menunjukkan bahawa kita sebenarnya sudah memiliki keilmuan moden dari perspektif Eropah lah. Sepatutnya lah. Jadi ini yang kita nak tunjukkan lah. Prof. Syarif memang mahu menunjukkan bahawa sebenarnya beberapa daripada ilmu yang moden itu sebenarnya sudah ada dalam asas kita. Kita di antara bangsa yang pertama mengira berdasarkan 10. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita adalah bangsa yang pertama. Buktinya adalah di Champa. Iaitu batu bersurat dia sudah ada nombor yang boleh dibaca dalam ratus. Contohnya 680. Kosong bukan? 80. Macam batu bersurat batu bersurat Talang Tua 608 bukan Talang Tua 608 ada kosong di situ. Yang sama tua dengan Al-Khwarizmi. Sama tua Al-Khwarizmi. Jadi adalah hipotesis kami bahawa Al-Khwarizmi sebenarnya datang tempat kita, bukan datang di India. Sebab di India kosongnya lambat. Lebih lambat daripada 800 Masihi. Jadi banyaklah benda ini tapi kami kena berfikir secara strategi lah. Apa nak ada buat kan, kalau tidak kena lamsam semua tak tahan. Itulah yang sebenarnya perkara yang ada dibuat. Jadi aku rasa kalau dalam konteks yang macam ni, maknanya antara penumpuan kajian-kajian terkini khususnya oleh sarjana tempatan kita adalah untuk mencari bukti-bukti tentang keilmuan keilmuan masa lalu. Tapi aku rasa benda ni logik ada munasabah dia Adino. Sebab apa tahu? Sebab daripada pembacaan akulah dia komuniti yang kita namakan sekarang ni komuniti Austronesian ni yang berasaskan kepada bahasa Austronesia yang saling adik-beradik antara bahasa Melayu dan juga bahasa Champa. Kalau dalam kamus yang kita tunjukkan dalam episod yang lepas tu memang ahli pelayaran lah. Jadi untuk aku kalau ahli pelayaran tu satu dia nak kena bina kapal kan. Kemudian tapi satu lagi adalah untuk melihat alam. Membaca bintang, bulan, matahari. Jadi kalau kau nak belayar daripada kepulauan yang kita namakan sekarang ni Kepulauan Melayu ke Madagaskar contohnya, itu jauh tu. Itu kalau tak ada ilmu bintang, ilmu alam ni apa semua, itu sukar untuk kita melakukan pelayaran yang sebegitu jauh lah. Aku rasa ada munasabah lah. Jadi ini antara penumpuan ya. Okey, yang ini soalan yang seterusnya. Soalan ni agak menarik sebab aku rasa sebab aku punya background lebih kepada sejarah idea lah. Sejarah idea, sosiologi, antropologi dan juga sejarah idea. Jadi aku selalu memikirkan tentang ini. Apakah nama yang tepat untuk memberikan identiti kepada orang Champa? Orang Cham atau orang Champa? Sebab dalam satu tulisan makalah daripada Vikri ada mengungkapkan perkara ni lah. Dia persoalan idea lah. Idea tentang kerajaan Cham atau kerajaan Champa, ataupun kerajaan tu adalah kerajaan Champa dan orang dia adalah orang Cham. Lebih kurang macam tu lah. Tapi yang sebetulnya yang macam mana? Yang lebih tepat untuk kita mengungkapkan identiti kepada orang yang kita sebut ni, bila kita bincang kita sebut orang Champa. Orang Cham ke orang Champa?
Dan orang Champa atau orang Cham sendiri menganggap diri mereka Champa ataupun Cham. Okay, silakan Tuan. Jadi aku lebih suka pakai buku Ahmad Adam yang dia menyanggah kat mana dia terbitkan tu aku lupa nampak Ada buku Ahmad Adam situ. Bukan. Yang tua ke? Bukan. Dia sebelum ni dia bercerita tentang macam sosiologi lah. Okey, tapi dia bercakap tentang bahawa identiti bangsa Melayu ni sebenarnya sepatutnya dipakai nama orang, bukan kaum, bukan etnik, bukan bangsa, sebab bangsa Sanskrit. Ya, bangsa Sanskrit, kaum Arab, Arab, etnik orang putih lah. Orang putih. Ras pun orang putih. Dia orang. Dia tu buku atas tu. Merah. Tolong ambil tak? Tak tepi ni bawah ni Zan. Tu. Tepi sekali. Tak salah aku. Okey. Ini dalam buku ini dia tulis sedikit sajalah, cuma dia tak kembangkan. Ni yang atas kali ni. Dia beritahu bahawa orang sebenarnya adalah, aku setujulah benda ni. sebutan. Jadi aku dia sekarang isunya adalah, kalau kita bersetuju dengan Ahmad Adam ni, isunya adalah apakah sebenarnya maksud orang, atau dalam tulisan Champa uran. Champa uran. Orang. 3 nama ni. Minang urang. Urang. Okey, yang ni satu lagi buku yang dicadangkan oleh Dr. Alino, Melayu Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa oleh Ahmad Adam. Boleh dapatkan juga di kawah buku, khususnya untuk membincangkan hal yang dibangkitkan oleh Dr. Alino ni tentang identiti dan citra Melayu dalam lintasan sejarah bangsa rumpun Melayu. Jadi Urang Cham. Urang Cham. Dia gelaran dia Urang Cham. Negara dia adalah negara Champa. Bagaimana Cham itu boleh jadi Champa tu tak tahulah. Itu mungkin dia singkat daripada Champaka. Tapi rujukan adalah kepada Urang Cham. Jadi isunya sekarang adalah bagaimana orang ini boleh kita takrifkan sama seperti bangsa. Kan bangsa ni wangsa. Keturunan lah kalau atau race, bangsa. Daripada atau kata race. Sanskrit tu kan. Atau race, bahasa apa ni, mungkin bahasa Latin race, atau etnik mungkin bahasa Inggeris kan. Tapi bagaimana sebenarnya maksud orang ini? Ini sebenarnya yang perlu dikaji oleh sosiologi lah. Kan? Jadi adakah sebenarnya orang ini bermaksud sekumpulan manusia yang datang dari satu darah yang satu, katakan. Tapi kalau dalam Minang, sekumpulan manusia yang datang dari perut ibu yang sama. Itu orang Minang. Orang Minang. Champa, Cham ni sama macam Minang. Dia tak pakai lelaki, dia pakai perempuan. Dia punya garis keturunan. Garis keturunan dia adalah perempuan. Ya, perempuan. Betul. Cham ni, so ada satu seminar, menunjukkan, atau seminar tu sendiri menunjukkan bahawa budaya Cham adalah sama dengan budaya Minang. Ada satu seminar kecil lah. Jadi dari bagaimana mereka mentakrifkan orang itu sebagai itu. Jadi ini yang kita kena. Jadi contohnya kan, katakan ada satu orang, ada satu kumpulan manusia, dan kita berkahwin dengan perempuan di orang itu. Jadi adakah kita orang? Kita dari orang lain. Itu satu. Atau kalau kita dibuang dari orang ini. Kan, kita melakukan jenayah ke apa, kita dibuang dari orang ini. Jadi apa status kita? Bolehkah kita masuk kepada orang yang lain? Jadi macam kabilah kan, kabilah Arab kan, kalau dia berlaku pembunuhan, dia buang, adakah orang itu boleh masuk kabilah yang lain atau ditinggalkan begitu saja? Jadi konsep-konsep begini. Itu menarik tu. Sebab konsep orang tu, konsep orang tu, aku pun tak pernah jumpa ada orang mendetailkan dengan rinci tentang perbahasan yang lebih halus tentang konsep orang. Betul, sebab bangsa, kaum, etnik, race ataupun ras itu semua daripada luar. Kita sendiri sebenarnya ada istilah tu kan, iaitu orang yang digunakan kalau dalam konteks alam kita ni. Champa mengguna orang, orang Melayu guna orang, Minang pun guna orang juga lah, kan? Jadi berbalik kepada soalan ni, maknanya
yang lebih tepat bagi kau lah, Alino, Cham. Cham. Orangnya Cham. Orang Cham. Orang Negaranya Champa. Champa. Okey, alright. Okey, yang ini kita ada berapa minit lagi, Azan? 10. Okey, alright, okey. Jadi ini kita soalan yang terakhir lah, soalan yang terakhir. Okey, yang ini daripada kita ada bincang kat sebelum ni tentang kedatangan Islam. Tadi kau pun ada sentuh tadi ada sebut tadi. Okey, aku punya soalan ni sebab aku tak bincangkan benda tu dalam aku punya siri lah. Kau pun dah tengok siri-siri tu, kau pun tahu aku pun tak ada pengetahuan lah tentang perkara tu. Azan tanya. Okey. Kedatangan masa tu Azan tanya. Azan tanya kan tentang Islam. Aku tak dapat nak jawab masa tu. Jadi kita panggil Dr. Alino untuk menjawab soalan ni. Kedatangan Islam di Champa bila dan sejauh mana Islam menyerap masuk ke dalam masyarakat Champa dan Islam versi yang bagaimana yang dianuti oleh orang-orang Champa. Ya, dia orang-orang Cham lah. Orang Cham. Tapi Islam datang ni ada banyak teori. Jadi dia akan lawan dengan teori Al-Atas lah. Al-Atas punya teori adalah datang daripada sebelah India atau datang daripada sebelah Arab. Tapi ada buku Al-Atas tak? Kita nak ada. Buku Cak Ayam ke? Bukan Cak Ayam tu. Bukan Cak Ayam. Yang mana? Ni. Tapi teori ni adalah tentang kedatangan daripada sebelah barat. Sebelah barat. Tapi data-data menunjukkan bahawa kedatangan Islam daripada sebelah timur ni ke alam Melayu adalah datang daripada sebelah timur. So data-data contohnya macam Batu Bersurat Terengganu kan. Kalau Batu Bersurat Terengganu Pantai Timur kan? Pantai Timur di sebelah sini. Lepas tu dua batu bersurat di Champa itu. Yang kau cakap ke-10 tu, kurun ke-10 itu. Itu pun dari sebelah timur. Lepas tu ada 1-2 contoh lagi yang aku cepat sedik lah kalau nak ni. Di Jawa contohnya atau di Filipina menunjukkan bahawa di sebelah sini Islamnya lebih awal daripada yang di sebelah barat. Di sebelah pantai, macam contohnya di Aceh atau di Sumatera. Selalunya kita macam itulah Pasai. Kerajaan-kerajaan. Itu kan. Dia sebenarnya di sini lebih awal datanya. Cuma menarik. Kena buat analisa yang lebih detail lah. Contohnya kan kalau Islam datang daripada India katakan atau daripada Arab, bolehkah mereka menggunakan Allah sebagai dewata mulia raya dalam Batu Bersurat Terengganu? Kan? Ada sebab munasabah. Kalau dewata raya mulia raya ini melambangkan Tuhan. Adakah di sebelah barat itu dia memakai itu? Jadi kalau dia tidak memakai, jadi di sini konsepnya lain. Konsepnya lain. Itu sebab kalau di Champa ini, kalau di Kemboja dan Vietnam pun, kita akan dapati dia ada 2 bentuk Islam. Yang pertama, yang Sunni ini sebenarnya datang kemudian. Kemudian. Okey. Yang diterima di situ adalah yang sinkretis tu. Sinkretik. Yang dipanggil Chambani. Kalau di Vietnam pun masih Chambani yang dia pakai jubah apa semua kan. Tapi dia semayang hanya pada hari Jumaat. Dan semua semayang yang lain adalah sunat. Kami dah interview dengan imam dia. Okey, menarik. Imam dia dan kami dah pergi ke masjid ulama Syekh Hassan. Pergi Kemboja dah. Aku dah pergi Phnom Penh. Ya. Aku dah pergilah Siam Reap apa semua tu. Kalau kau pergi museum Phnom Penh, museum Champa, museum Kemboja, di dalam tu ada sebuah sampan yang ada rumah. Tinggal rumah dia saja. Sampan ni dah tak ada lah, musnah. Tinggal rumah kan ada tengah-tengah sampan ada rumah. Okey. Itu adalah sampan yang dinaiki oleh seorang ulama dari Kelantan. Tak salah aku nama dia adalah Syekh Hassan. Sampan ini sudah terbengkalai di Sungai Mekong daripada kurun yang kurun yang ke-18. Jadi dia dinaikkan ke inilah. Jadi tapi masalahnya adalah bila kita pergi ke istana Kemboja yang lama, bukan istana sekarang. Istana sekarang yang dekat Phnom Penh. Istana lama dekat, aku lupa nama tempat tu, dalam hutan. Kita akan bertemu dengan masjid Syekh Hassan ini.
Di sebelah sebuah kuil yang sangat besar. Oh, Sebuah menarik. kuil Buddha. Masjid sebelah kuil. Ya, Buddha. dia ada masjid kecil sebelah kuil. Di masjid inilah, masjid yang kecil inilah sebenarnya Cambani ini bersemayam. Okey, dia bersemayam Jumaat dan bersemayam raya. Tapi semayang yang lain ni semua sunat. Okey, dia kata kami tahu semayang yang lain ni semua sunat kata. Jadi kami tak sama dengan dia kata macam yang Sunni itulah, yang Sunni ahli itulah. sunnah wal jamaah tu. Tapi dia kata kami yang melakukan macam ni ada tunjuk Al-Quran dia lah. Dia Ah. tunjuk pun fatwa yang mengatakan bahawa hanya semayang Jumaat saja yang wajib. Itu pun hanya imam dan beberapa orang yang semayang lah, yang lain semua duduk kat luar. Lepas tu dah ada habis semayang, masa makan sama lah. Masalahnya adalah Okey. pekerja kuil dengan masjid ini adalah orang yang sama, iaitu Nan. Wih, menarik. Jadi Pekerja kuil Buddha tu Ha. dengan apa yang jaga orang yang sama. jaga masjid lah, siap masjid lah tu bang. Adalah orang yang sama. Ya, orang yang sama. Jadi aku tanya kepada Security. orang perempuan tu lah, Baik. dia Nan kan, dia Ha. Nan. Aku cakap agama dia apa? Dia kata Islam, Buddha. Dia tak boleh nak sebab lepas dia selesaikan sembahyang Jumaat tu atau mungkin selepas esok tu ada kuil punya event kan. Dia pergi ke kuil tu dan selesaikan dan sembahyang. Dia pakai baju putih macam putih tu. Jadi itulah sinkretism tu. Itu sinkretism. Jadi aku rasa sebenarnya Islam yang sebenar datang, tapi kemudian bila ada tekanan daripada kerajaan dan everything, mereka terpaksa. Contohnya kan macam kita juga, isu kita juga. Okay. Siapa menteri untuk agama Buddha? Tak ada. Kan? Siapa menteri untuk agama Hindu? Tak ada. Kita kata, habis kita ada menteri untuk agama Islam. Kenapa dia tak jaga agama Buddha dan agama Islam? Agama Buddha, Hindu. Oh, kami jaga Islam. Jadi kalau rajanya berfikir sedikit, kamu menteri untuk agama Islam, Buddha dan Hindu dan agama Kristian. Macam yang berlaku dekat Akbar the Great India tu kan. Kamu jaga semua ni. Jadi bila dah macam tu, dia terpaksa buat sinkretism. Sedar atau tak sedar. Kan, itu saja isu dia. Aku rasa lah. Tapi tak adalah siapa bincang macam tu kan. Jadi benda-benda macam tu lah. Tapi aku rasa yang menarik untuk aku, sebab ini satu buku tentang preliminary statement, A General Theory of the Islamization of the Malay Indonesian Archipelago. Yang ini oleh Syed Muhammad Nagib Al-Atas lah. Buku teori ni memang antara buku yang kita terima kebanyakan lah. 1972. 1972 mainstream Islam dalam Malaysia memang lihat bahawasanya kedatangan Islam daripada sebelah Timur Hadramaut lah kan dia punya kawasan itu. Tapi ini satu lagi teori yang aku rasa sangat menarik, yang bahawasanya kedatangan Islam tu bermula daripada sebelah timur, bukan daripada sebelah barat. Maknanya dia melalui Champa lah kan. Dia melalui Champa sebab ada batu bersurat yang ditemui, dan juga penggunaan Po Allah. Po tu nama daripada Champa, dan Allah digunakan untuk pemerintah raja Champa kan. Ini kurun ke 10 11. Lagi satu aku nak tambah, ini bacaan umum lah. Ketika tentera Mongolia datang untuk ke tempat kita ini, Mongol. Dia datang ke tempat kita ini, dan kemudian dia berhasrat untuk menakluk Jawa. Sebenarnya dia nak scout saja. Tapi sebelum dia sampai ke Laut Jawa itu, yang dalam cerita tu Jawa membuat api jamun kan, menunjukkan tentera dia banyak. Tapi sebelum dia sampai tu, dia pergi ke Champa. Dekat Champa tu dia menghantar tentera dia untuk menakluk Champa. Jadi tentera tu pergi, jeneral tu pergi. Jeneral tu pergi, lepas tu dia balik semula. Jadi ketua perang tu kata, kenapa kamu balik? Kenapa kamu tak tunduk kan? Dia kata dia Muslim. Dia Islam, dia kata kita sama agama dengan kita. Jadi takkan kita nak takluk. Jadi turun ke bawah. Masa tu Jawa belum Islam. Yang mengakibatkan Minangkabau Sriwijaya kemudian menganjak pemerintahan ke Minangkabau sebab risau Mongol sudah scout laut tu. Jadi dia lari daripada Palembang pergi ke Minangkabau. Ni 1330-an. Itu menunjukkan lagi satu bahawa Cham sudah Islam, walaupun 100 tahun lebih, 200 tahun, tapi masih lebih awal daripada yang di sebelah barat. Tapi yang ini adalah satu versi yang lain lah, sebagai satu versi yang bersaing dengan versi daripada Syed Nagib. Okey,
kita berhenti setakat ini dahulu. Kita akan sambung lagi bersama juga dengan Dr. Adino di dalam episod yang akan datang. Tapi episod akan datang ni sebenarnya bukannya episod minggu depan tetapi minggu yang satu lagi, 2 minggu lah 2 minggu sini, kerana kita memberi laluan lah kepada Hari Raya Aidilfitri. Kerana minggu depan minggu depan kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi memandangkan kita akan berhenti sebentar kita punya siaran podcast dan juga YouTube untuk menjadi Malaysia ni. Kita akan sambung balik 2 minggu selepas ini. Jadi aku Mak Koi mewakili Azan, mewakili juga daripada Atta, Iskandar dan juga Dr. Alino mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin daripada kami, warga daripada podcast Kawah Buku. Okey. Terima kasih semua. Sampai jumpa lagi 2 minggu selepas ini. Assalamualaikum.